Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allahumma arhamna bil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna takallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayah yang dapat sama-sama kita berada dalam Allah Subhanahu wa taala ini, dengan negara kita yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit ujian untuk bagi peringatan kepada kita semua. Ujian ini bukanlah menandakan Allah tak sayang kepada hamba. Sebab apa? Tanda-tanda Allah sayang kepada hambanya, Allah akan turunkan ujian kepada hambanya itu untuk memastikan hambanya itu termasuk kita semua sentiasa ingat kepadanya. Kalau Allah tak sayang kepada orang, dia tinggalkan orang itu dalam kesesatan, sebagaimana yang berlaku pada Qarun, Fir'aun, Haman. Allah tidak pernah bagikan kepada Qarun walaupun sakit gigi pada kepala pun tak pernah. Bangganya yang mana dia tak pernah diuji sehingga mengaku diri sebagai Tuhan. Kita sendiri pun bukanlah kita minta kita sakit, tapi apabila Allah uji kita sakit, kebanyakan kita fikir ke arah sana. Kalau takdirkan Allah matikan aku ketika ini, adakah aku bersedia untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sebab itulah musibah yang Allah beri kepada kita ini, kesemuanya adalah untuk mengingatkan diri kita bahawa kita ni semua akan pergi menghadapnya, walaupun setinggi mana pangkat darjat kita, sekaya mana kita sekalipun, semua kita akan pergi tempat yang sama. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, menjadi satu kebiasaan pada saya akan jawab beberapa soalan daripada WhatsApp ataupun setengah Facebook pun ada yang hantar kepada saya. Ustaz, kenapa orang dulu ulama-ulama dulu tak jawab melalui WhatsApp, ulama dulu telefon pun tak ada. Jadi kita sekarang ni kita ada teknologi, kadang-kadang orang segan nak menanya. Sebab kalau tanya kan nampak soalan saya ni cerdik ke bodoh. Sebenarnya bukan soalan cerdik yang bodoh, yang tak tanya tu lagi tak cerdik. Bukan tak timbul pun isu soalan tinggi rendah. Sebab setiap kita majlis umum, maka setiap orang ni dia ada tahap-tahap masing-masing. Jangan segan, kalau saya boleh tahu jawab, saya jawab insya-Allah. Yang soalan yang pertama yang dianjurkan, yang tuju kepada saya, soalan yang hampir sama lah. Mana-mana pergi, Ustaz, saya telah tinggalkan solat saya semasa saya bermusafir pergi ke Perlis 2 tahun yang lepas. Jadi saya telah ditipu musibah, kena stroke, dan Allah bagi peringatan kepada saya, dan insya-Allah alhamdulillah saya telah mula belajar solat, saya telah mula baca Al-Quran, Ustaz. Bagaimanakah cara saya nak mengqada solat saya yang saya tinggal dalam keadaan musafir? Adakah boleh saya qadakannya dengan cara musafir juga walaupun dalam keadaan bermukim? Tuan-tuan dikasih sekalian, mengenai solat jamak qasar ni insya-Allah kita akan bincang nanti ke depan. Cuma saya nak menjawab soalan ini saya dulu. Bagi orang yang bermusafir, dirukhsahkan bagi mereka untuk menjamak solat mereka dan mengqasarkan solat mereka maghrib dengan isyak, begitu juga zuhur dengan asar. Sekiranya kita tinggalkan solat kita dalam keadaan musafir, sama ada kita sengaja atau tidak sengaja, kita tetap boleh qada solat tersebut dalam keadaan jamak dan qasar sekiranya kita masih berada di dalam keadaan musafir. Fahamlah? Contohnya kita tinggal 2 tahun lepas masa pergi ke Perlis. Itu cerita 2 tahun lepas. Tapi sekarang ni kita baru teringat nak qada 2 tahun lepas. Kalau kita nak jamak, nak qasar juga solat yang kita nak qada tadi, boleh dengan syarat kita kena musafir sekali lagi walaupun ke tempat-tempat yang lain. Walaupun ke tempat atas sendiri, pergi ke Perlis, nak pergi ke Johor pun boleh qada solat yang kita telah tinggal masa musafir nak pergi ke Perlis. Tapi kalau kita tinggalkan solat tersebut dalam musafir dan kita bermukim nak qada secara musafir, jumhur para ulama khusus Imam Syafi'i tidak membenarkan perbuatan tersebut.
Termasuklah kalau kita tinggalkan solat kita dalam keadaan bermukim dan kita bermusafir, kita nak kotak solat kita bermukim dengan cara jamak qasar juga tak boleh. Maka yang qasar kena bermusafir, yang sempurna kena dalam keadaan bermukim. Tapi kalau kita tinggal solat kita dalam keadaan musafir dan kita nak kotak secara bermukim, boleh, tetapi kena buat dengan cara yang sempurna, tidak boleh jamak dan juga tak boleh di qasar. Yang kedua, boleh ke tidak saya mengerjakan ibadat haji atau umrah kepada bapa saudara saya yang sedang uzur? Jawapannya adalah boleh sekiranya sakit uzur dia ni tidak menampakkan dia kena pergi ke sembuh. Kalau dia tak nampak dah nak sembuh dah, tak nampak tak ada harapan dah, bercakap pun dengar saja tak boleh nak buka mulut, doktor kata tunggu masa je. Bagi orang itu, ulama mengatakan boleh kita buat sedemikian. Nah, soalan yang ketiga, boleh ke tidak saya, ni orang baik betul, boleh ke tidak saya mengqada puasa untuk sahabat saya telah meninggal dunia? Beruntung kita boleh sahabat lagu ni. Rasa-rasanya ada lagi ke zaman ni? Mungkin orang yang bertanya ni je. Sekiranya kita nak mengqada puasa orang yang sahabat saudara mara kita, yang sahabat atau saudara mara kita yang meninggal, puasa mereka tidak dibolehkan melainkan kita kena minta izin terlebih dahulu ahli warisnya. Berbeza kalaulah yang ditinggalkan puasa tersebut adalah ibu bapa kita, kita boleh mengqadakkan untuk mereka walaupun mereka mewasiatkan kepada kita jangan cuba kamu qadakkan puasa itu. Nah, beza dengan keadaan tersebut. Nah, wallahu a'lam bisawab. 3 soalan yang diajukan kepada saya. Kita masuk pada malam muka surah 41 mengenai najis yang kita nampak ibadat ini, yang C iaitu daging khinzir. Kita maklum bahawa khinzir ini sepakat para ulama mengatakan bahawa hukum haram kita memakan dagingnya dan bersentuh kulit dengannya, maka wajib kita kena sama. Itu kita sepakat para ulama. Tetapi kalau bab anjing, kita maklum bahawa ada sedikit kekhilafan di sana. InsyaAllah juga kita akan bincang dalam bab yang berikutnya. Di sini dikata qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakan, melainkan kalau hendak itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor. Jelas disebut innallaha harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillahi bih faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala isma alaih. Allah haramkan kepada kita bangkai, Allah haramkan kita darah, Allah haramkan kita daging babi, dan Allah haramkan pada kita mana-mana yang disembelih walaupun binatang itu halal tidak menyebut nama Allah, melainkan dalam keadaan terpaksa. Dalam terpaksa ni disebabkan mungkin tidak ada lagi makanan yang lain melainkan babi itu yang ada. Sesat dalam hutan katakanlah, dan ustaz mengajar kat masjid dan mengajar kat sekolah lagi, ustazah kata makan daging babi ni haram. Kita pun kalau aku tak makan babi, yang mari suruh diri kat kita macam dia suruh makan dia orang. Tapi kalau aku tak makan aku mati, maka Allah kata boleh. Tapi boleh setakat boleh nak makan lah. Jangan pula makan sedap juga buat tom yam pula, buat paprik pula nanti terjadi benda lain pula. Makan setakat awak boleh dimakan. Dengan kata lain, seluruh yang disebut oleh ayat ini adalah menjijikkan dan tidak disenangi orang yang memiliki tabiat normal. Kata ganti ia kembali tiga jenis yang telah disebut dalam ayat tersebut, bangkai darah yang mengalir dan juga daging babi. Cuma yang ayat yang terakhir ini kena perhati betul-betul. Bagaimanapun dibolehkan menjadikan bulu babi menjadi benang jahit mengikut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama. Ini saya nak sebut sikit, ada pandangan di sini. Ikhtalaf al-fuqaha fi najasati sya'ri khinzir. Sebenarnya walaupun daging babi ini diharamkan, disebut jelas di dalam Al-Quran, dalam hadis, sepakat para ulama walau bagaimanapun sedikit selisih di kalangan mereka
mengenai menggunakan apa nama ni, bulu babi untuk dijadikan sebagai benang, tak boleh untuk lain. Fadhahabat jumhur min al-Hanafiyyah wasy-Syafi'iyyah wal Hanabilah ila najasatihi. Sepakat jumhur para ulama mengatakan bahawa yang terdiri Hanafi, Syafi'i dan Hambali, tak kira lah mu nak buat benar ke nak buat apa, daripada A to Z yang ada pada babi, hukumnya haram secara mutlak, melainkan darurat. Walau bagaimanapun disebut sini wadhahbal malikiyah ila taharatihi, cuma ada segelintir mazhab Maliki mengatakan bahawa boleh digunakan bulu tersebut hanya untuk dibuat benang sahaja dan tidak boleh benda lain. Wa alal qaul, dan pendapat yang paling kuat, walaupun kitab ni bagi pandangan penulis ini, tapi jumhur para ulama pegang ulama mengata la yajuzu istimaluhu ratban aw fi mumasati syai' fi ratbin di anna najatan takilu ila bidzalik. Dia kata tak kira lah mu nak gunakan dia untuk benar ke untuk apa sahaja sekalipun, hukumnya adalah hukum haram. Sebab dia kata kalau mu guna benang, mu akan guna benang, bukan buat benang buat saja-saja. Benang itu mungkin buat beg, buat kasut, dan kasut tu kamu guna untuk pakai harian. Maka mengkaitkan benda yang haram itu dengan benda yang halal, maka lebih baik hukumnya adalah haram. Sebab saya nak beritahu sebab apa kitab ni kata boleh. Sebabnya di sini ada sedikit khilaf di kalangan ulama dalam isu ini. Wallahu a'lam bissawab. Di muntah, kencing dan kotoran manusia, ulama bersepakat kesemua benda ini adalah najis, tetapi muntah yang sedikit adalah dimaafkan. Begitulah juga kencing bayi lelaki hanya meminum air susu ibu, dan cara membersihkan cukup untuk dengan memercikkan air ke atasnya. Di sini perhatikan untuk ibu khususnya. Nah, biasanya budak-budak kecil kan, kita apabila kita dukung tak pandai pegang. Contohnya kita dah ada anak tu yang kecilnya 30 tahun lepas lah ni nak pegang cucu. Orang nak pegang cucu budak kecil, orang tak pegang kat tetek dia tu. Kalau pegang kat tetek dia dah keluar muntah. Betul tak? Tu. Ni boleh ilmu baru lah ni, saya baru tahu lah 3-4 hari lepas. Maknanya kita pegang begitu tak boleh. Adakah muntah tersebut yang kena baju sembahyang kita nak baru nak sembahyang tadi dianggap sebagai najis atau tidak? Satu. Yang kedua, yang dianggap di sini adalah air kencing budak lelaki yang berumur 2 tahun dan ke bawah, yang tidak makan dan tidak minum melainkan susu ibunya sahaja. Okey, dua hukum di sini. Pertama disebut muntah. Sebab muntah ini al-qaid. Muntah ini bersifat umum, sama ada muntah budak kecil atau muntah orang tua. Kalau setakat menitih kena muntah sikit, orang Kelantan panggil jeluak. Mana sikit kena kat belakang tu tak masalah. Tapi kalau dah banyak, tak kira lah muntah tu budak besar mana sekalipun atau muntah orang tua lebih-lebih lagi, maka ketika itu wajib kita kena basuh, sebab ia dianggap sebagai najis sekiranya dia banyak. Nah, yang kedua, air kencing budak lelaki saya sebut tadi, yang berumur 2 tahun dan ke bawah, yang tidak makan minum melainkan susu ibunya. Dan cara untuk kita menyucinya sebagaimana dalam kitab Fardhu Ain yang kita belajar di sekolah dulu, dengan cara hanya merenjih ataupun ambil air sapu begitu saja. Misal kita kata anak kita pakai lampin, pakai pampers, lepas tu kita rasa basah baju kita, maka untuk orang ibu yang nak solat, ataupun kadang-kadang anak tak nak duduk, anak demam kan, anak demam yang sangat-sangat, kita bimbang nak letak anak kita atas lantai, takut kejang dan sebagainya. Ibu pun solatlah sambil dalam keadaan pakai kain apa nama ni, telekung tu, duk riba anak. Lepas assalamualaikum, tengok basah dah anak kecil anak tersebut. Jadi cara untuk membersihkan kencing budak lelaki yang saya sebut tadi, umur 2 tahun tak minum susu dan tidak main pakai susu ibunya, maka memadailah ambil air kat tangan kita ni, sapu je begitu saja, sudah memadai. Kita tak perlu basuh sebagaimana kita basuh muntah tadi. Tapi kalau umur 2 tahun ataupun setahun lebih, kita dah suap masuk nestum dan sebagainya, atau campur susu mok dengan susu bukan mok, susu lembu ke susu jagung ikutlah, maka secara automatik basuh susu air kencing budak lelaki tadi sama dengan basuh susu air kencing budak perempuan ataupun air kencing orang dewasa. Nah, okey. Annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ummu Qais bibnilaha lam yablugh an ya'kula at-ta'am, qala Ubaidullah akhbartani anna ibnaha dhaka bala fi hajr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fanadahahu ala thawbihi wa la yaghsilhu ghasla. Dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bayi lelaki yang tidak makan apa jua makanan selain susu ibunya sahaja. Lantas bayi itu kencing di pangkuan Nabi. Akhirnya beliau meminta air lalu memercik-mercik, ada dipanggil naham. Makna memercik-mercik begitu saja ataupun ambil air meluruh sahaja di atas pakaian yang dikenakan tadi. Jadi itu jelas perbuatan Nabi merupakan hujah yang paling kuat. Saya sebut dah banyak kali, hadis ni ada tiga jenis dari segi hukum umumnya. Jadi hadis Nabi kata, hadis Nabi buat, hadis Nabi senyap. Nah, Nabi hadis kata ni Nabi sebut jelas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Waktu Nabi sebut. Tapi kalau Nabi buat, maknanya sahabat riwayat bahawa aku lihat Nabi buat begini, Nabi wuduk begini, Nabi solat begitu begini, maka itu nama dia perbuatan. Yang ketiga, hadis Nabi senyap. Kalaulah bertembung di antara hukum yang berbeza, Nabi kata dengan Nabi buat, maka hukum Nabi buat itu lebih kuat daripada hukum hadis Nabi kata. Sebab Nabi kata buat tu secara praktikal, Nabi kata tu mungkin kita akan silap faham atau banyak pandangan mengenai kata-kata Nabi. Ada yang ketiga, Nabi senyap. Nabi senyap dipanggil hadis juga, tuan-tuan. Sebagai contoh, apabila seorang sahabat datang selepas semayang subuh, lepas semayang subuh, lepas assalamualaikum pergi sahabat ke belakang, Allahu akbar semayang. Sedangkan selepas semayang subuh hukumnya adalah makruh tahrim, dan seluruh ulama kata haram sehinggalah matahari naik. Tapi tengok sahabat semayang, Rasulullah biarkan begitu saja sehingga selesai, datang sekejap, kamu solat apa tadi? Maka jawab sahabat tadi, ya Rasulullah, aku telah dengar kamu beritahu bahawa besarnya darjat semayang sunat kau boleh ambil solat fajar, sunat semayang subuh tu besar. Jadi aku biasa buat, tiap-tiap hari aku buat, melainkan hari ni aku terlambat. Yang tadi aku buat tadi, aku qada balik solat yang aku buat tadi. Maka Nabi senyap. Maknanya kalau kita nak qada solat sunat kita pada waktu yang tidak dibolehkan, maka hukumnya adalah diharuskan. Jadi Nabi diam, Nabi tak kata apa, Nabi tak tegang apa, cuma Nabi aja, Nabi senyum saja. Maknanya senyum diam Nabi itu juga dianggap sebagai hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baulu ghulam yundahu alaihi wa baulu jariyah yuqsal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kencing bayi lelaki cukup dipercikkan air ke atasnya, manakala kencing bayi perempuan hendaklah ia dibasuh. Hendak dibasuh. Mana berbeza di antara air kencing budak perempuan dengan air kencing budak lelaki. Itu jelas. Yang ini kita maklum, kebanyakan kita memahami tentang perkara ini. Okey. Kita terus pindah pergi pada G, iaitu hukum wadi. Wadi ini ialah air berwarna putih kental yang biasanya keluar mengiringi air kencing. Ia adalah najis tanpa wujud perbezaan di kalangan ulama. Biasa kan kalau tambah kita makin tua ni, apabila kita rasa kencing, kita rasa macam tak puas, dan kita pun berdehel 3-4 kali, dia akan keluar je pekat, itu nama dia wadi. Itu tak ada ulama yang khilaf dalam bab tersebut, semua dianggap sebagai najis. Kadang-kadang yang tak tahannya, dia keluar ketika solat. Nah, mungkin kita kencing tak puas, masa zaman muda-muda kencing tak jaga, rasa nak kencing pun kita tahan dan sebagainya, menyebabkan kita ada penyakit sulus. Sulus ni berbeza dengan penyakit yang wadi tadi, tapi dari segi hukumnya adalah sama, ia dianggap sebagai najis. Melainkan orang yang berpenyakit. Pernah kita sebut orang berpenyakit sulus atau kencing yang tidak lawas, atau penyakit yang wadi dia ni mudah nak keluar walaupun dia bersih, walaupun dia patut dia keluar wadi dia. Maka ketika itu kita dah sebut pakar seluar dalam di hujung kemaluan tersebut letak tisu, dan sekiranya dia keluar sebelum kita solat, maka wajib kena dibasuh, pergi ambil wuduk balik. Tetapi sekiranya dia keluar ketika dalam solat, selepas takbir Allahu Akbar, dia keluar, maka ia tidak dianggap sebagai najis, boleh teruskan solat sedemikian. Tetapi untuk solat yang berikutnya, maka hendaklah dibasuh dan diambil wuduk yang baru. Itu bagi orang penyakit. Nah, wa iyazbillah, kita minta tolong Tuhan bagi sihat kita ni, jangan minta orang penyakit orang bukan-bukan. Okey, wallahu a'lam bisawab. Okey, soalan? Okey. Apa Haji? Ustaz, berkaitan dengan dulu bagi ni kan. Ucat tu kan biasa kadang-kadang ada berubah. Okey.
itu sama. Okey. Sebab dalam hadis tadi, dalam khilaf para ulama mengenai penggunaan bulu babi tadi dalam bab benar. Dalam bab benar ni maknanya mungkin kita guna untuk mengair dan sebagainya. Kan tadi kita ambil jumhur lah. Jumhur tu maknanya jangan kita ambil yang jumhur ulama, jangan guna yang bulu babi tadi. Tetapi walaupun ada khilaf ulama, bagaimana dengan berucap? Berucap. Sebab itulah saya kalau orang tanya soalan tu soalan yang baik, dia orang cerita bulu cat ni ada apa nama ni bulu babi. Dia ada tulis tak babi kat bulu cat? Tak ada kan? Ini adalah bulu babi. Tak tulis kan? Tak ada. Jangan sama. Boleh kat mana orang kata, siapa yang kata tu? Dia kata ada ustaz tu tanya dia berapa tahun dia kerja kat Yakin. Kalau tak ada orang kata, tak ada orang bagi tahu tentang apa-apa tentang kau sebut just apa nama ni hantar ke WhatsApp bahawa bunyi bulu babi dan sebagainya, maka abaikan tersebut. Tak perlulah kita nak sama, melainkan Yakin dah keluar jenis nama sekian-sekian ni ada bulu babi, maka ketika tu tak payah sama, cari dengan bulu-bulu lain. Banyak lagi berucap lagi. Nah, sebab apa saya beritahu ni? Saya nak mengelakkan sangat-sangat. Saya petak mana-mana yang hantar ke WhatsApp list semua sekali ni makan dan jangan makan ni semua lagi babi semua sekali. Dia kata biar dia tak nak makan ikut dia, kita nak makan biar kita makan. Sebabnya dia bukan ada badan otoriti pun untuk hal itu. Kita dah ada jabat agama dan sebagainya, kita ikut jabat agama. Sebab kalau kita kira satu-satu, saya pernah cerita banyak tempat. Kalau kita kira satu-satu, tuan-tuan nak tengok komerskop, duit kita pun ada apa nama ni, apa ni kesan-kesan yang babi tadi. Ada. Sebab kadang-kadang sebab daging babi ni mudah dia terlekat. Dia punya apa nama ni bahan-bahan babi mudah terlekat. Kok duit kita kadang-kadang kita beli daging kat pasar salak, beli dengan siapa? Beli dengan acung. Baru sekejap dia beli daging babi. Dekat dah tak duit dah. Nah, sama dengan kek beri yang kek beri tu yang saya masuk, yang saya kata pernah saya terlibat sekali dalam Pena Jaki. Apabila Pena Jaki beritahu yang kek beri yang kata ada babi, sebenarnya bukan daging babi dalam tu. Semua dia lalu kok kilang babi, lalu kok asap dan melekat dia kebetulan yang diuji lah ada pada situ lekat tu ada babi, sebenarnya bukan dalam tu. Jadi maknanya lebih baik kita kalau ada orang yang kata ini babi ni sebagainya, buat bodoh je. Kalau tanya sedap, patutlah sedap pun. Nak marah juga kita kan. Kadang-kadang banyak sangat orang suka jadi mufti, suka jadi beliau agama. Okey, terima kasih. Soalan tu sangat baik untuk bagi peringatan sedap. Okey. Ada soalan lain? Ada? Okey, mengenai bond China kan. Biasanya kalau tuan-tuan pergi ke supermarket, saya dah masuk bab ni kan, pergi supermarket, kalau jenis berkilat-kilat tu, tuan tengok ke belakang. Wujud tak ada air tadi. Tengok lihat ke belakang. Tengok ke belakang ni biasanya kalau bond China kita boleh nampak dia berkilat. Kita tengok ke belakang kalau made China, kalau kita masa saya dulu di UK dulu, mama majlis dia memang tak benarkan kita beli bond China. Sebab bond China ni majority ada lagi ada tulang babi. Kalau kita di UK tu majlis agama dia tidak benarkan kita beli bond China. Kalau nak beli mangkuk pergi kat alam mana kita ada. Kalau tengok berkilat tu, saya tengok dekat mat pinggan, tengok anak-anak saya berhenti tengok bond China. Betul. Biasanya kalau pengalaman saya lah, kalau jenis bond China ni dia punya mangkuk dengan mangkuk kelah ni cantik, berkilat, tengok jauh tu terpesona tu. Tu biasanya bond China. Kalau setakat pop media ke, contohnya kata apa ni Corel ke sebagainya, setakat ni tak timbul isu. Okey. Lagi? Tak ada lagi dah. Yang hash adalah mazi. Berbeza dengan wadi dengan mazi adalah benda yang beza. Wadi biasanya keluar waktu kita kencing, dan mazi inilah warna putih yang berlendir yang biasanya keluar dalam keadaan kita bersyahwat. Itu juga para ulama bersepakat mengatakan bahawa perkara tersebut adalah najis. Tak perlu kita bincang-bincang. Di sini jelas dia kata semua sekali yang mazi ataupun wadi itu sudah pun dianggap sebagai najis, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Sayyidina Ali ni hadis ni telah diriwayatkan oleh Bukhari dan ramai ulama lain. Hadis ni dikatakan hampir kepada mutawatir. Sayyidina Ali ni berkahwin dengan anak Rasulullah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi maklumlah kita ni kan, kalau dengan bapa mertua ni lahir sikit malunya. Jadi pertama-tama bapa mertua pula ustaz pula. Ini Nabi lagi dengan Ali segan nak bertanya, bahkan dia utus seorang sahabat supaya wakilkan untuk dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu rajulan madza'an
aku adalah seorang lelaki yang sering keluar mazi, kata Sayyidina Ali. Fa amartu rajulan an yas'alan nabi, dan aku minta kepada seorang lelaki bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, limakani binatihi, memandangkan aku ni menantu dia. Aku rasa segan nak tanya soalan tersebut. Kawan itu pun akhirnya menanyakan, fasala faqala tawadda waghsil zakarak. Dia kata, maka Nabi pun jawab, beritahulah kepada Ali. Dia kata, basuhlah kemaluannya dan hendaklah dia berwuduk seperti biasa. Berwuduk selepas dia basuh, mana basuh dulu barulah dia berwuduk. Maknanya hadis ini nak buktikan kepada kita wadi, mazi semualah tergolong pada golongan najis. Jadi saya tak nak baca detail sebab huraian ini adalah sama saja huraian di belakang. Yang saya nak maksud di sini adalah hukum mani, air mani. Ini sedikit kita nak clearkan di sini. Sebabnya air mani ini berbeza dengan wadi dan juga berbeza dengan mazi. Para ulama mengatakan bahawa air mani ini tidak tergolong pada golongan najis walaupun ia keluar daripada kemaluan. Sebab dia kata sebahagian ulama berpendapat bahawa ia najis, tapi menurut pendapat yang kuat ia adalah suci, termasuklah mazhab Syafi'i. Bagaimanapun disunatkan membasuhkannya jika masih basah dan mengikis atau mengorek-ngoreknya sekiranya sudah kering. Jadi kes tersebut pernah berlaku kepada Rasulullah SAW apabila dia nampak pada dia tegur oleh Aisyah. Aisyah kata, ya Rasulullah, ada di baju kamu tadi kesan daripada air mani. Rasulullah ambil tangan dia kikis saja di baju dia dan terus pergi solat sebegitu saja tanpa membasuhnya. Begitu juga dengan hadis yang lain. Aisyah berkata, aku sering mengikis atau mengorek air mani pada pakaian Rasulullah SAW jika sudah kering, tapi kalau dia basah, aku juga membasuhnya. Membasuhnya basah ni dia tak nak bagi lekat. Dan tidak ulama kata basuh Rasulullah air mani tadi bukan bermaksud najis, tapi dia tak nak bagi lekat pada baju. Itu saja. Nah, jadi kalau berlaku kita, itulah isunya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mani yusibu thawba qala innama huwa bimanzilatil mukhat wal buzaq wa innama yakfika an tamsahu bi khirqatin aw bi idkhiratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ditanya mengenai air mani yang terkena pada pakaian, beliau menjawab, ia hanyalah bagaikan hingus dan dahak. Hinguslah dahak ni macam kahak. Dia kata, jadi kamu cukup menghapuskan dengan selai kain atau daun saja. Maknanya Nabi tasahul, Nabi memudahkan perkara tersebut. Kalau kena hingus anak kita, hingus kita bersin, keluar kohak, kena kat baju pakaian, tak perlulah kita pergi sama. Kena kohak kita ni pergi basuh, atau kena kohak orang lain bersih pun kena dekat muka kita, kena kat baju kita. Siap ambil 7 tanah, basuh 7 macam basuh pakai babi. Tak perlu, sebab kohak tu bukanlah najis seperti itu. Maka Nabi umpamakan air mani itu seperti hingus dan juga kohak sahaja, maka ia tidak dianggap sebagai najis. Dan hujah inilah yang digunakan oleh majoriti para ulama yang menyokong mengatakan mani itu tidak dianggap sebagai najis. Wallahu a'lam bissawab. Kencing dan kotoran yang tidak dimakan dagingnya. Muka surat 46. Kencing dan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya, kedua-duanya adalah najis. Atau Nabi SAW. Tapi Nabi tak beritahu tentang najisnya binatang tak boleh dimakan. Tapi Nabi beritahu bahawa binatang yang boleh dimakan tidak jadi najis air kencing. Jadi balikkan maksudnya. Atau Nabi SAW ghadita wa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin fawajadtu hajaraini wal tamastu thalitha falan ajidhu fa akhadtuhu rawthatan fa ataitu biha fa akhadha hajaraini wa alqa rawtha wa qala hadha riksun. Nabi SAW datang ke tempat qada hajat. Hadis ni nak tanya satu soalan tapi Nabi jawab 2 hukum. Beliau menyuruh supaya mengambil 3 ketul batu, namun hanya menemui 2 ketul sahaja. Aku berusaha untuk mencari 1 batu lagi, tetapi aku gagal menjumpainya. Aku mengambil dahi binatang yang sudah kering, aku serahkan kepada Nabi. Beliau hanya mengambil 2 batu tersebut, manakala tahi pula dibuangnya. Pertama, nak ceritakan tentang membersihkan najis tadi. Kita buang air kecing, istinja, kita buang air kecing ke, kita buang air besar ke. Banyak dalam kitab mengatakan bahawa kita boleh guna batu, kita boleh guna kayu, ataupun kita guna benda-benda kesan.
Jangan sekali-kali kita guna tulang. Tulang tak boleh guna, sebab tulang ni jelas telah hadis mengatakan bahawa ia adalah makanan jin. Jadi orang suka makan sup tulang tu anak beranak kata. Dia maknanya makan tulang ni adalah makanan jin. Maknanya kita nak hurai di sini, ustaz, dengan teknologi hari ni masuk akal tak kita nak guna kayu dan juga batu untuk istinja walaupun dalam keadaan air tak ada. Nah, jadi kalau kita fikir cara logik, batu dan kayu ni bagaimana sangat dia membersihkan najis yang ada pada kita. Jadi para ulama berijtihad mengatakan bahawa batu dan kayu itu menggambarkan bahawa kita boleh menggantikan air untuk bersihkan hadas air kencing dan kita air besar dengan menggunakan barang-barang yang kesat, termasuklah paper atau tisu. Tisu kan yang dalam tanah tu yang kesat. Kalau kita tidak ada air, maka boleh kita gunakan perkara tersebut. Sebagai contoh kan, kita kadang-kadang kita pergi ke hotel tempat kita tak ada masalah. Kita pergi ke alam anda, apa pening dah kita nak guna. Ramai orang terkejut, dia buka pacuk naik ke atas air kan. Sebab dia guna payah kecil kat bawah. Dia tak ada apa nama ni, macam wire. Jadi kalaulah tidak ada pilihan melainkan dengan cara itu, kita pergi ke luar negara yang susah, maka ia diharuskan menggunakan tisu. Tak ada masalah, boleh. Tapi jangan cuba nak buat hari ni kat rumah, sebab rumah kita ada air. Tu orang, jadi mana orang yang Cina, orang yang Muslim dia guna tisu tu, yang kita tak bolehnya sebab air ada tapi guna tisu. Jadi maknanya sini kayu ni atau batu simbolik pergi kepada barang-barang yang kasar, boleh digunakan untuk beristinja. Yang kedua disebut sini, dia kata apabila diminta 3 batu, yang jumpa yang 2 batu saja, sahabat bagi 3 batu, yang salah satu batu tu ada dalam najis, maka Nabi tengok begitu, Nabi buang, Nabi bunuh 2 biji batu saja, nak menunjukkan bahawa tai ataupun kencing daripada binatang yang tidak halal dimakan, hukumnya adalah najis. Cuma ulama di sini, saya sebut sini, ulama ada mengatakan tentang apakah hukum kita terkena air kencing daripada lembu, kambing dan sebagainya. Tahik sepakat, ulama sepakat, tak kira halal makan tak halal makan, semua sepakat najis. Bagaimana dengan air kencing? Dalam hadis berikutnya ada qadima unasun min Unqlin aw Murainah fastawau al-Madinah fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bilikahin an wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Masyarakat Unql dan Murainah datang ke Madinah kerana mengalami wabak penyakit perut yang berpanjangan, macam cirit-berit gitulah. Kemudian Nabi SAW menyuruh mereka supaya mencari unta, perahan dan kemudian minum air kencing dan susu. Sebab tu dalam kitab Ashbah Nadhair Imam Suyuti, ulama boleh katakan sepakat mengatakan bahawa, sebab kalau kita minum susu lembu, kadang-kadang masa peluah susu tu air kencing dia keluar, meleleh pergi ke tetek dia, dan kita peluah tu masuk sekali dengan susu. Kalau tak percaya, pergi bila minum susu segar, cuba cium bau apa. Susu pun ada, air kencing pun ada. Jadi para ulama kata kalau bercampur dengan benda tersebut, maka hukumnya adalah harus. Jadi boleh kita minum yang campur sikit. Bahkan di sini Nabi suruh kita berubat dengan menggunakan air kencing dan juga susu daripada unta. Jadi nak menunjukkan bahawa air kencing binatang yang boleh dimakan. Bukan saya suruh minum, lepas ni pakat pergi minum air kencing lembu pula. Saya beritahu di sini dia najis ke tidak. Itu isu di situ. Dia terkena air kencing lembu sebagainya, berdasar pada hadis ini bahawa ia tidak dianggap sebagai najis. Tapi kalau air kecil kucing, kita bela kucing kat rumah, dah cium bau air kecil itu cukup bahawa ia sudah dianggap sebagai najis. Wallahu a'lam bishawab. Asy-Syaukani berkata, di paragraf yang terakhir, muka surat 47. Asy-Syaukani berkata pendapat yang kuat ialah kencing dan sisa makanan dan setiap haiwan yang boleh dimakan adalah suci. Imam Asy-Syaukani ni ada seorang ulama tafsir, dan penulis kitab Fathul Qadir, tak silap saya, yang tafsir Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahawa air kencing dan sisa makanan daripada haiwan yang boleh dimakan, dagingnya adalah suci. Contohnya muntah. Dia kata contohnya muntah lembu ke, ada ke muntah lembu?
Nah, tak payah tengok lagi saya kalau ada lah, katakanlah, maka dia dianggap sebagai najis atau tidak berdasar pada Syaukani tadi. Kencing dan muntah yang keluar daripada binatang ini yang halal maka tidak sebagai najis. Contoh dia kata kita baik sangat dengan lembu, macam budak Terengganu tu kan, naik atas kerbau, baik sangat kencing dengan lembu, boleh baring atas lembu. Jadi sambil-sambil makan timun, dia bagi sekali kerbau makan, dia masuk dalam mulut dia sekali. Najis tak Ustaz? Tak, berdasar kepada pendapat Syaukani tadi. Jangan pula kita pergi kongsi makan dengan kucing, baik macam sekalipun, jangan separuh bagi makan kerupuk, separuh kat dia, separuh kat kita. Nak duduk kancing kita dengan kucing, jadi kucing lebih baik. Okey, wallahu a'lam bissawab. Okey, ada soalan tak? Okey. Kalau kita tawaf juga bawa bayi kecil yang ada kencing dalam pampers kita tawaf. Okey. Okey. 3 minit. Apakah hukum kita membeban najis? Tak kiralah jemaah kita tanya ketika kita tawaf ke ataupun ketika kita solat ke, isunya adalah sama. Sebabnya kedua-dua itu memerlukan kita bersuci dan tidak boleh membeban najis. Isunya boleh ke tidak? Itu soalan. Sebab tawaf wajib kita suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Betul tak? Maknanya wajib kita kena berwuduk. Jadi kalaulah sama dengan hukum solat juga, kita tinggal anak kita bawa baby, bawa anak pergi ke Mekah, nak tinggal kat siapa? Nak tinggal kat rumah kita tak harap sebab anak kita minum susu mak je, tak minum susu lain. Jadi maknanya kita terpaksa bawa pergi ke Mekah, dokong sekali, kendong sekali, berkebetulan di dalam pampers anak tadi ada najis. Bukan setakat air kecil saja, ada tarik sekali. Apakah hukumnya? Saya tetap berpegang pada prinsip ad-darurah tubihu mahdhurah. Di dalam keadaan darurat, benda-benda yang ditegah sebelumnya bertukar menjadi harus. Maknanya boleh sekiranya dalam keadaan darurat tadi. Okey, kita azan dulu, kita sambung sikit lagi. Okey. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
Okey, sesiapa nak solat sunat sila dulu kita sambung sikit, kita akan untuk masa iqamat. Okey, saya sambung sikit lagi mengenai soalan pada jemaah kita tanya tadi mengenai beban najis tadi. Jadi beban najis tadi kalau dah terpaksa kita dukung anak kita, contohnya kaum ibu, dia terpaksa anak dia menangis saja atau berdemam sehingga kita tak boleh nak solat dan cara biasa bimbang, tak kejam dan sebagainya, kita boleh solat sambil berdukung tangannya. Ustaz, kita dukung tangan, kita dukung anak kita, mestilah kita sujud dan rukuk tidak secara sempurna, kan? Dan namalah kita darurat mesti tak serupa dengan orang lain. Kalau dah serupa dengan orang lain, tak panggil darurat, kita cari dia nak nama dia buat secara normal. Jadi kalau kita rukuk, kita paksa pegang dukung anak kita dengan kita rukuk, pegang kepada lutut satu saja, maka itu sudah memadai. Sama juga kita sujud. Kalau kita sujud, kita boleh letak anak kita atas lantai dengan baik, sujud cara sempurna, tak apa. Tapi tak boleh letak juga, maka memadailah dengan kita sujud, letak tangan satu pun memadai. Walaupun hukum asalnya wajib dijatuhkan 7 anggota. Ini sebab apa? Dalam keadaan darurat tadi. Jadi bab darurat termasuklah kita tawaf di Mekah tadi, tak termasuk golongan yang kita nak bincang bab ni boleh najis dan sebagainya, tak jadi isu di situ. Wallahu a'lam bissawab. Yang isu yang terakhir sekali sebelum kita tutup berhenti solat isyak, iaitulah yang ni saya dah bincang di surau di tempat lain mengenai najis juga binatang jallalah. Binatang jallalah ini muka surat 48, iaitulah binatang yang mana makan najis walaupun dia halal hukumnya. Terdapat beberapa hadis melarangkan daripada mengendarai binatang jallalah, iaitu makan daging atau minum susu. Jadi ulama meluaskan konsep jallalah. Binatang yang jallalah maksudnya binatang yang suka makan benda-benda yang kotor. Ataupun binatang yang halal segi hukumnya. Contohnya kat kampung, itik kita kan. Dia air longkang itulah favourite dia. Dianggap sebagai teh tarik untuk dia kan. Dengan kala dia sedut yang itulah kita makan. Kan? Dia juga termasuk golongan jallalah. Sama juga dengan ikan yang jual kat kedai tu. Jual kat kedai, saya pernah kawan dengan seorang askar pencen. Kawan saya, dia buka kolam ikan keli ni dekat Kelantan. Saya tanya dia, bagaimana, apa makanan yang paling seronok? Dia ada palette dia, makanan dia. Tapi favourite ikan ni, dia kata pergi kat loji najis tu, ambil yang putih atas tu, bagi makan cepat gemuk ikan tu. Rupa-rupa sebab tu pun sedap ikan keli punya. Jadi soalan Ustaz, boleh tak kita makan ikan tu Ustaz? Boleh ke tak makan ikan tu? Jadi jangan tanya tuan kedai tu, kedai tu makan ikan ni makan apa, jangan tanya. Kalau kita tanya, confirm kita tak makan. Jadi maknanya, kalaulah takdirkan kita dah tahu ikan keli ataupun binatang kat kawasan tu memang dia makan benda kotor, hatta dia makan najis babi sekalipun. Sebab Quran ni ada Quran sebut tak boleh makan daging babi, tapi tak sebut binatang yang makan babi tersebut, makan tahi babi tak boleh makan dia. Tuhan tak sebut. Cuma ada kaedah untuk penapisannya. Di dalamnya ulama khusus dipanggil istibrak. Istibrak ni contoh kalau ikan tu masih hidup dan tidak ada tempat lain, isteri kita mengidam tak apa-apa, nak makan ikan keli contoh, nak makan ikan, tak nak makan tempat lain, nak makan situ je pula. Tempat ikan lain semua ikan keli dah pupus situ je, tapi kita maklum bahawa dia makan benda kotor. Kalau kita boleh beli dalam keadaan hidup, bela 2-3 hari, biar dia berak kat situ, barulah boleh makan. Nama dia istibrak. Ustaz, dekat pasar salak tu macam mana Ustaz? Tak pernah tanya. Kalau suruh tanya, saya tak tanya. Yang penting saya beli. Jadi mana saya sebut banyak kali, banyak bertanya satu benda yang baik, terlalu banyak bertanya menyusahkan hidup. Jadi kalau boleh tak payahlah pergi kat kedai, tak tengok semua tulis halal sebagainya, pergi kat kedai apa nama ni, Tesco ke Jaya sebagainya, tokek syarikat ni bukan Melayu tapi dia tulis halal, nak makan ke tidak? Tak nak makan sudah bagi kat saya. Jadi makna itu mudahnya Islam kita ni, supaya kita tidak menyusahkan hidup kita. InsyaAllah kita akan sambung balik perbincangan kita pada masa akan datang. Muka surat 49 berkaitan hukum, adakah arak ataupun yang seungkatan dengannya itu terkena pakaian kita dianggap sebagai najis, perlu disamak ataupun tidak. InsyaAllah kita akan sambung balik pada bulan hadapan kalau dipanjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mualliman Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukma ilma wa sakharna ma Dawud al-jibali yusabbihna wa at-tayru wa kunna fa'ilin.
Ya Rabb Sulaiman, Ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa, Ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wal nisyan bi rahmatikal rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatikal rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa abina bi sirril rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabi muzammal bi rahmatikal rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa al-muslimin wa tawassaw bil haqqi was sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.